Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ke webinar diskusi kewanitaan Siri 1 2023, Membina Keluarga Sakinah pada kali ini. InsyaAllah kita akan buka program pada kali ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia, Lieutenant General Datuk Marzuki bin Muhammad, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zuazhan bin Yahya, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia, Profesor selamat datang kepada seluruh warga Azizi bin Haji Miskon, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, yang diraikan Al-Fadilah Ustazah Nur Aini binti Makdin, penceramah jemputan pada hari ini, Usaha Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, Pegawai-Pegawai Kanan Akademi Latihan Ketenteraan, Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang berbahagia, Datuk serta para hadirin yang dihormati sekalian. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa wanita golongan yang mampu setanding dengan kaum lelaki menerusi perjuangan yang telah dibuktikan dalam beberapa sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Bagi membentuk keluarga sakinah, banyak peranan yang perlu dimainkan. Peranan sebagai seorang suami, peranan sebagai seorang isteri, dan peranan sebagai seorang anak dalam membentuk keluarga sakinah. InsyaAllah, sebelum memulakan program pada pagi ini, majlis dengan ini ingin memperkenalkan terlebih dahulu penceramah jemputan pada kali ini. Penceramah kita yang berbahagia, Ustazah Nur Aini binti Makdin, merupakan pengasas Arafah Academy dan juga merupakan penceramah selebriti. Al-Fadilah Ustazah juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang tafsir Al-Quran. Tambahan lagi, Ustazah juga sering muncul di kaca televisyen sebagai Oasis TV Al-Hijrah, serta menjadi panel jemputan di Radio Zayan FM, Nasional FM, Sinar FM dan Slot Tarbiyah. Ustazah juga majalah Solusi, majalah JenQ dan majalah Ilmi Cinta. InsyaAllah program webinar pada kali ini akan bersiaran langsung melalui saluran Microsoft Teams serta Facebook rasmi Pusat Islam UPNM. Para hadirin diminta untuk mengisi borang penilaian program yang telah disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat Microsoft Teams serta Facebook pada akhir program ini. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin sekalian, tanpa mengungkapkan dengan segala hormat Ustazah Nur Aini binti Makdin untuk mengupas topik pada hari ini, iaitu membina kesakinah. Dengan segala hormatnya majlis menjemput Ustazah. Dipersilakan. Subhanallah, subhanallah. Saya cek dulu, tuan-puan. Ustazah okey ke dengar bergema ke? Saya okey. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Infira. Yang berbahagia Lieutenant General Marzuki bin Muhammad, yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zuazhan bin Yahya, yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Haji Azizi bin Haji Miskon, yang berusaha Lieutenant Colonel Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan hadirin dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor-profesor, tuan dan perempuan yang dimuliakan, Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah yang pertama sekali, maaf saya ni orang Kedah. Jadi saya memang bercakap dalam lorak Kedah. InsyaAllah hari ini perbincangan kita diskusi wanita berkaitan dengan membentuk keluarga sakinah. Maka tuan perempuan dan Datuk Latin, Profesor dan juga hadirat-hadirat, apa yang saya nak mulakan dengan membentuk keluarga sakinah ini adalah memberitahu kongsi dengan hadirat sekalian berkaitan dengan ayat dasar ataupun ayat tunjang yang saya nak bawa ataupun yang membawa kepada perbincangan kita membina keluarga sakinah ini, iaitu ayat tunjang kita pada surah Al-Qur'an, surah yang ke-30 ayat yang ke-1. Kalau dalam mushaf tuan-tuan perempuan dan tuan-tuan kita tengok muka surat 406, ya, dalam 406 muka surat 406 ayat ke-21 surah yang ke-30 surah Al-Qur'an. Dekat sini ya, ni antara tepat kalangan ayat-ayat ataupun surah-surah yang ada berkaitan perkataan sakinah ataupun litas kuno. Maka saya nak bawa kita semua perkongsian pagi ini, diskusi pagi ini berkaitan dengan membentuk atau membina keluarga sakinah berasaskan ayat ini. Maka tuan-tuan, jom kita tengok ayat ini. Ya, ayat ke-21 surah yang ke Ustazah termute, Ustazah. Tak dengar. Baik. Okey, baik. Boleh terus. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ayat ini ayat dasar perbincangan kita macam mana kita nak faham tentang sakinah tuan-tuan dan macam mana kita nak bina keluarga sakinah berasaskan ayat ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat ada perbincangan para ulama. Tuan-tuan jom tengok tafsiran atau terjemahan ayat ini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, ketuhanan Allah adalah al-khalaqa lakum min anfusikum, bahawa dia menciptakan untuk kamu, khususnya kalau ikut terjemahan wahai kaum lelaki, min anfusikum, di kalangan daripada diri kamu sendiri, azwaja, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Bererti pada frasa yang pertama ini, dan perempuan hadirat, Allah nak beritahu tanda-tanda antara tanda-tanda kekuasaan, ketinggian, ketuhanan Allah SWT adalah penciptaan manusia. Yang mana diciptakan isteri daripada jenis wanita, bererti daripada kalangan manusia. Pertama bincang panjang hari ini tuan-tuan perempuan kerana ada sebagian penciptaan makhluk yang ia tidak dibuat daripada diri sendiri ataupun ia dengan diri sendiri sahaja menumbuhkan. Ia tidak perlu kepada kita katakan sebarang bentuk hubungan. Tapi manusia, antara bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah penciptaan manusia itu daripada seorang manusia melahirkan manusia yang lain, dan wanita pula diciptakan daripada isteri suaminya, bukan saya. Jadi maksud min anfusikum, daripada jenis kamu sendiri. Yang ini para ulama bincang panjang, saya mohon untuk tidak panjangkan. Dan perhatikan juga
perempuan hadirat pada perkataan azwaja, iaitu isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan. Maka di sini juga sebenarnya di dalam Al-Quran ini kalau kita lihat pada perkataan zaujun dan juga ada perkataan yang merujuk isteri imra'atun. Maksudnya ada tempat dalam Al-Quran bila Allah gunakan untuk memaksudkan isteri, ada tempat Allah gunakan perkataan zaujun. Namun ada tempat bila Allah nak gunakan perkataan isteri, ia tidak digunakan dengan perkataan zaujun ataupun zaujatun, tetapi digunakan dalam bentuk imra'atun. Maka di sini juga ada mukjizat Al-Quran. Itu kalau kita tengok dalam bahasa kita ni, menggunakan perkataan yang bersesuaian. Sebagai misal tuan, kalau perkataan renovate biasanya untuk membawa maksud perubahan pada satu bangunan. Tapi kalau modify biasanya perubahan yang digunakan untuk kenderaan. Saya beri contoh ya. Kalau editing, ia biasanya dibawa pada maksud perubahan yang dilakukan teks, penulisan ataupun tulis. Dan kalau kita katakan perubahan kepada pakaian, maka itu kita gunakan kota. Kota, renovate, modify dan juga edit, asas maksudnya adalah melakukan satu perubahan. Tetapi digunakan pada hal-hal yang berkaitan sahaja tertentu. Maka ini juga antara apa yang saya nak gagaskan untuk semua. Supaya memahami bahawa Al-Quran menggunakan perkataan yang tepat untuk menggambarkan maksud yang sama. Dia isteri, tetapi isteri di dalam Al-Quran ada tempat Allah menggunakan perkataan dengan zaujun dan ada tempat digunakan dengan perkataan imra'atun. Maka zaujun dekat sini tentera perempuan antara penggunaannya di dalam Al-Quran merujuk kepada Sayyidatuna Hawwa, isteri Nabi Adam, dan juga digunakan pada situasi ataupun kisah Nabi Zakaria setelah isterinya melahirkan Yahya atau mendapat Yahya. Kerana Nabi Zakaria pada awal perkahwinannya tidak mendapat zuriat, tidak mendapat anak, dan kemudian pada penggunaan tersebut, iaitu fasa sebelum Nabi Zakaria mendapat anak, digunakan perkataan imra'ah merujuk isterinya. Namun setelah melahirkan Yahya ataupun setelah mendapat Yahya, fasa sebelum melahirkan Yahya, Allah menggunakan perkataan zaujun. Ini juga antara yang saya sebut perkataan yang tepat dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggambarkan situasi seperti itu. Maka, sekali lagi saya syarah berbeza imra'ah dengan juga zaujun. Ayat ini tuan-tuan, ayat ini menggunakan azwaja. Azwaja berarti pasangan atau secara spesifik adalah isteri. Walaupun di sana dalam bahasa Arab, zaujun adalah suami, zaujatun adalah isteri, namun zaujun boleh digunakan untuk merujuk kepada isteri. Maka tuan-tuan, lihat ayat ini. Baik, diciptakan manusia secara umumnya adalah, secara khususnya terjemahan adalah diciptakan lelaki. Dan juga diciptakan untuk lelaki itu pasangan-pasangannya, iaitu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Bukan motif kepada penciptaan lelaki dan perempuan. Objektif daripada penciptaan isteri dan suami dan kemudian membangunkan sebuah perkahwinan. Litaskunu ilaiha. Objektifnya tuan-tuan perempuan adalah untuk memberi kesenangan, bersenang hati, memberi ketenangan dan hidup bermesra di antara manusia yang telah diciptakan sayang. Maka litaskunu ilaiha adalah objektif ataupun kita katakan maksud ataupun objektif lah kepada pembinaan rumah tangga, iaitu diciptakan lelaki dan perempuan, berkahwin dan kemudian membina keluarga. Dan apa motif membina keluarga? Litaskunu ilaiha, untuk bersenang lenang antara satu sama lain. Bersenang lenang bukan dengan maksud tentang material, tetapi memberikan ketenangan ke dalam jiwa ataupun ke dalam hati. Suami memberi ketenangan kepada isteri dan isteri memberi ketenangan kepada suami. Objek tersebut apabila tercapai litaskunu ilaiha, maka akan berimplikasi waja'ala lakum waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kata ulama, litaskunu ilaiha adalah objektif. Jika tercapai objektif untuk memberi ketenangan, maka implikasi langsung daripada memberi ketenangan itu adanya mawaddah, iaitu kasih sayang ataupun perasaan cinta. Mawaddah itu al-mahabbah, kasih sayang ataupun cinta. Dan apabila kasih sayang dan cinta
akan membawa kepada implikasi berikutnya, iaitu rahmah, kasihan belas. Tuan-tuan, ini antara ayat yang membawa kepada kita faham yang sebenar bagaimana pembinaan keluarga sakinah, dan insyaAllah nanti kita akan tengok lanjut. Namun secara umumnya adalah diciptakan lelaki dan perempuan untuk pasangan, kahwin dan membina sebuah keluarga. Dan keluarga itu adalah matlamatnya, antara matlamatnya adalah antara lelaki atau suami memberi ketenangan isteri, isteri memberi ketenangan atas ilaiha kepada suami, dan apabila masing-masing menjalankan peranan, memberi ketenangan, saling tenang dan menenangkan, maka adalah rasa cinta dan kasihan belas. Dan juga di sana, tuan, ada juga ulama tafsir yang mendatangkan maksud mawaddah itu sebagai terjemah, iaitu hubungan suami isteri. Ya, apabila rasa tenang antara suami dan isteri ilaiha, maka hubunglah antara suami dan isteri dengan hubungan suami dan isteri, dan daripada suami dan hubungan suami isteri ini, kerana kecintaan mawaddah itu akan adalah rahmah yang sebagian ulama mentafsirkan dengan maksudnya al-walad ataupun al-banin ataupun al-aulad, iaitu anak piara. Maka sebenarnya ini adalah perbincangan yang lebih luas, namun kita fokuskan kepada pembinaan keluarga sakinah yang akan mawaddah dan juga insyaAllah berkesan sehingga mendatang. Maka ini ayat yang kita akan fokus khususnya pada perkataan litaskunū ilaiha. Pada ayat 7, kita frasa ayat ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dalam percakapan yang ringkas, tuan-tuan, para ulama menyebutkan hanya orang yang berfikir sahaja akan melihat bahawa penciptaan manusia, lelaki dan perempuan, suami dan isteri, berkahwin dan beranak pinak itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuatan, ketinggian dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita tak berfikir, maka kita tidak akan nampak di kalangan penciptaan manusia itu tanda-tanda ketinggian, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi pada poin yang pertama, iaitu ayat dasar kita adalah ayat tunjang. Tuan-tuan, kita masuk pada poin yang kedua. Saya gagaskan untuk kita nampak lebih clear. Poin yang kedua, tuan-tuan perempuan, kita ingin memahami litaskunū ilaiha. Kerana perkataan sakinah ini keluar daripada perkataan litaskunū ilaiha. Dan sebenarnya, perempuan yang dimujukan, hakikat litaskunū ilaiha senang hati. Senang dan menyenangkan. Kenapa disebutkan kita perempuan? Untuk berpasangan. Kenapa pasangan ataupun kahwin ataupun membina keluarga? Dan itu salah satu yang disebutkan para ulama, antaranya di dalam satu ensiklopedia Mawsu' untuk tafsir mawdu'i, topik-topik terma-terma perbincangan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah al-usrah, iaitu keluarga. Maka dibincangkan oleh para ulama apakah antara fokus ataupun antara objektif pembinaan keluarga, apakah antara maqasid pembinaan keluarga. Antara maqasidnya adalah litaskunū ilaiha. Untuk bapa balik beri keterangan kepada anak mendapat keterangan daripada ibu dan ayah, agar suami memberi keterangan kepada isteri, agar isteri mendapat keterangan dan juga memberi keterangan kepada suami, dan juga apa yang berlaku ketika mana Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. InsyaAllah lanjut. Yang tadi, litaskunū ilaiha dikaitkan dengan perkataan sakinah. Ya, dengan tema kita hari ini, membangun ataupun membina keluarga sakinah. Asal, kalau sakinah ni dia main dalam perkataan bahasa Arab. Yang permulaan perkataan juzur kalimah dalam bahasa Arab, juzur kalimah. Dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai root word, R-O-O-T, root word, salah sebut, salah pronoun saya pula kan. Ya, itu kata akar ataupun kata dasarnya adalah sakana. Sakana ni tuan-tuan, para ulama menyebutkan maksudnya adalah thubutu syai'i ba'da tahar. Apa maksud ataupun sakinah yang bermula daripada perkataan sakana? Sakana ni duduk diam. Setelah berlaku gerakan, setelah ada kegiatan dan aktiviti, thubutu syai', duduk setempat. Maka perkataan sakana juga tuan-tuan yang dimuliakan, dibangunkan di atas perkataan sakana ini perkataan maskan, tinggal, ataupun kediaman ataupun penempatan. Kerana kita apabila memilih tempat kediaman, memilih tempat tinggal,
penempatan. Kita mesti memilih satu tempat yang kita yakini kita akan sejahtera di situ. Kita yakin kita selamat di situ. Kita boleh duduk di situ bersama keluarga. Isteri kita, suami kita dan anak-anak kita dalam keadaan selamat, sejahtera, tenang. Ya, kita boleh mendiami satu penempatan tersebut. Maka itu adalah perkataan maskan. Tempat tinggal atau tempat kediaman yang di dalamnya ada sakinah, ada ketenangan. Kita yakin tempat itu memberi kesejahteraan dan ketenangan. Maka pilih tempat itu, duduk di situ. Maka itu adalah sebutannya maskan. So, maskan lahir dari perkataan sakana, tuan-tuan. Yang mana tubuh syait selepas bergerak, dan itulah juga kita, tuan-tuan. Kita keluar bekerja dan kemudian kita balik untuk duduk tenang, diam, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kelihatan di dalam kita. Digelar maskan. Itu juga perlu maksudkan sakana, sukun, sakinah ini juga terkait dengan perkataan apa? Zawalur ruh. Iaitu tiadanya ketakutan, tiadanya kebimbangan, tiadanya kerisauan, tiadanya kata-kata yang mengejutkan, atau kata-kata yang menyedihkan ataupun mengecewakan. Itu juga salah satu maksud sakinah. Berarti tuan-tuan perempuan, dengan dua definisi yang saya datangkan secara ringkas di kalangan perbincangan ulama, bagaimana kita nak faham perkataan sakinah yang berasal daripada perkataan sakana, iaitu setelah adanya aktiviti, pergerakan, keluar bekerja, mencari rezeki, memerah keringat dan sebagainya, kita memilih satu tempat untuk kita pilih satu tempat untuk berehat dan untuk satu tempat. Dua, kita ambil yang tadi, yang kedua, definisinya adalah kita balik pada satu tempat yang menghilangkan kerisauan kita, menghilangkan ketakutan kita, menghilangkan kepenatan kita, balik untuk berehat dan sebagainya. Dan itulah tinggal kita secara hidup. Jadi tentu, bila kita lihat dalam sakinah ini yang terkait dengan tinggal maskan, maka saya ulas poin kedua ini, tuan-tuan adalah dua perkara. Bukan sahaja tinggal kita, kalau kita mula berkata maskan dan tempat tinggal kita sahaja yang kita nak balik rehat, balik kesejahteraan, balik untuk kasih sayang, kecintaan para pasangan kita dan anak-anak kita, balik menghilangkan kepenatan, menghilangkan kesedihan dan kemarahan, balik kebahagiaan dan tinggal kita. Jadi kita perhatikan ayat ini, antara bukti kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan yang mana pasangan itu adalah taskunu ilaiha. Pasangan itu boleh memberi ketenangan kepada kita dan kita selamat pembinaan baru. Maka para tuan-tuan, secara fitrahnya tempat kediaman kita adalah tempat untuk kita mendapat ketenangan, dan yang jauh lebih besar tuan-tuan adalah pasangan kita. Kita sekolah ilaiha untuk kita dapat ketenangan, kita bersenang hati, untuk kita mendapatkan kesejahteraan dan kemesraan. Itu bukan tentang rumah semata-mata, tetapi juga tentang pasangan. Maka tuan-tuan, besar tanggungjawab kita perempuan. Bukan hanya tentang menyediakan rumah yang memberikan kita ketenangan, tetapi juga orang-orang. Kalau suami memiliki isteri yang boleh taskunu ilaiha, kalau isteri memiliki suami yang boleh taskunu ilaiha, dia membincangkan lanjutkan. Kedua perkara untuk kita mendapatkan ketenangan secara umum. Pertama adalah maskan kita, tinggal kita, kediaman kita, dan yang kedua adalah pasangan kita. Dan yang ini adalah topik pasangan kita, iaitu pembinaan keluarga sakinah. Kita nak bina keluarga yang kita boleh mendapat ketenangan dalam pada kita kan. Dan ini antara matlamat yang kita nak capai. Jadi, tuan-tuan, maka bila kita katakan keluarga sakinah, kita nak mendapatkan atau kita nak membina, kita nak membangunkan keluarga. Secara umumnya keluarga, secara spesifiknya pasangan kita yang akan buat apa? Yang membuatkan kita mendapatkan kerehatan setelah kepenatan, mendapatkan kebahagiaan setelah kesakitan, ataupun kesulitan setelah kesakitan, kegembiraan setelah kesedihan dan sebagainya, ketenangan, kegembiraan dan kemesraan. Kita hilang dalam rasa takut dan kebimbangan, maka kita sedang dalam usaha memahami konteks ayat ini
pembinaan keluarga daripada sepasang suami dan isteri yang memberikan keturunan. Tentang perempuan, saya lanjut pada maksud perbincangan ayat ini, macam mana kita nak membina keluarga sakinah. Jadi kita faham tak, tasbih ilaiha tu supaya saya tenang dan dia juga tenang. Saya nak masuk poin ketiga tentang perempuan, itu penciptaan lebih lanjut tentang tafsiran ayat ini di kalangan para ulama tafsir. Namun sebelum perempuan, saya bawa satu kisah yang mana kisah ini seperti mana salah satu namanya disebutkan oleh Ustazah Insyirah tadi, puan moderator kita, iaitu antara karakter yang disebutkan kisahnya secara panjang lebar di dalam hadis, bahkan di dalam sirah, bahkan dikaitkan dengan surah-surah di dalam Al-Quran, sebenarnya sebut halak, iaitu Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Perempuan. Kita recall balik saat Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, ketika itu diturunkan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, iaitu surah Iqra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan gunakan, ini adalah 5 ayat pertama yang pertama kali diturunkan. Before tu tak ada lagi ayat lain kan. Before tu ayat lain, ayat turun masa Nabi duduk dekat Gua Hira. Saya nak kita semua menyelami situasi Nabi SAW. First, Nabi berada di Gua Hira. Tuan muliakan hadrat-hadrat, Gua Hira adalah tempat yang sangat tinggi dan tempat yang sangat sempit. Macam mana kita kalau duduk seorang-seorang satu tempat yang mungkin kita dah biasa, tapi tempat tinggi dan tempat kita sempit. Satu. Dua, tuan-tuan perempuan, Nabi dihadiri atau Nabi didatangi oleh satu makhluk yang Nabi tak kenal. Tak tahu. Friend dekat media sosial, tuan-tuan dan perempuan, tak kenal. Ya, tak kenal. Maksudnya, yang datang ini pula, orang dah tak kenal. Bukan kenal yang biasa-biasa. Pada jenis yang berbeza. Kalau tadi kita tengok min anfusikum, dari jenis kamu, berarti manusia, dia kahwin dengan manusia juga. Yang ini, Nabi sebagai manusia, berjumpa dengan bukan manusia. First time ever tak pernah kenal. Satu, lokasinya tinggi dan sempit. Dua, didatangi Sayyidina Jibril yang Nabi tak pernah kenal. Yang tak pernah berkenalan tuan-tuan. Datang Sayyidina Jibril, suruh buat satu benda yang Nabi tidak boleh buat. Tidak boleh baca. Betul kan? Nabi tak boleh baca tuan-tuan. Tapi Sayyidina Jibril datang suruh Iqra. Nabi jawab apa? I'm not sorry, I cannot read at all. I cannot read. Nabi sememangnya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tapi Sayyidina Jibril telah datang yang sempit dan tinggi. Nabi duduk seorang-seorang. Kenalan dengan Nabi. Datang suruh Nabi membaca. Satu cara yang Nabi tidak boleh membaca. Tuan-tuan, kita bila kita kenal, tiba-tiba main dekat kita dan suruh kita buat satu benda yang kita tak boleh buat. Kita benda yang kita buat. Mungkin ada sebagian orang tidak confident nak memasak. Sebagian orang tak confident nak suruh cakap depan orang ramai. Sebagian orang, kita ada kelemahan kita. Kurangan. Datang semua yang kita tiba-tiba bagi satu arahan, suruh buat benda yang kita tak boleh buat. Jadi itu situasi yang Nabi hadapi. Sebab itu tuan-tuan perempuan, Nabi balik dalam keadaan yang weak sekali. Bukan ada di dalam satu hadis yang Nabi sebut, laqad khashitu ala nafsi. Takut ada diri aku. Kenapa takut? Kerana Nabi pun dalam keadaan tak faham apa yang sedang berlaku. Tadi siapa? Kenapa suruh main membaca? Aku dah lah tak kenal dia. So, buat benda yang aku boleh buat sebagai misalnya tuan-tuan dan perempuan yang boleh. Maka sebab itu Nabi balik dalam mixed feeling. Menggunakan bahasa hari ini mixed feeling. Berbagai perasaan. Sehingga Nabi khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku. So, aku tahu apa yang berlaku. Tadi masa aku duduk seorang kat Gua Hira, tadi ada seorang datang suruh membaca. Kemudian aku dah tak boleh membaca. Dia siapa? Balik, maka sebab itu tuan-tuan Nabi ni balik Khuwailid untuk selimut. Saya bawa situasi Sakinah ini tuan-tuan. Bayangkan bagaimana kalau seorang suami dalam situasi tadi Nabi SAW balik ke rumah, diminta
untuk diselimutkan. Tetapi Khadijah tidak menjalankan peranannya. Tidak mendatangkan ketenangan kepada suaminya yang sedang berada dalam kerisauan, kebimbangan, ketakutan, confusion dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan perempuan, saya cuma boleh hashtag dalam satu Khadijah yang agak menyenangkan. Bagaimana Nabi berani balik ke rumah dalam keadaan berani balik ke rumah untuk membawa perasaan yang pelbagai dan bersedia untuk bercerita kepada isteri. Satu khasabun saya dan kita semua tuan-tuan perempuan. Pada suami saya ketika balik ke rumah dalam keadaan kerisauan, mungkin kecewaan, kemarahan, penatan, sesuatu benda berlaku, cabaran di tempat kerja, balik dan rumah adalah tempat beliau dapat ketenangan. Apabila beliau balik, beliau datang ke sisi saya akan memberikan ketenangan kepada beliau. Ketenangan yang diperlukan. Kegembiraan yang diperlukan. Kesembuhan yang diperlukan setelah mengalami kesakitan di luar sana. Dan ini bukan sahaja suami balik. Isteri menenangkan. Sama juga baliklah juga. Isteri balik, jumpa suami, ada ketenangan seperti mana yang sepatutnya diberikan atas kedua wilayah. Kita semua Nabi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan. Dan kemudian Nabi Zamiluni. Kerana setelah penurunan surah ayat pertama turun surah dan Zamil, surah tentang orang yang berselimut. Apa yang Khadijah buat bila Nabi suruh selimutkan tuan-tuan? Khadijah selimutkan. Betul kan? Satu penghasab saya dan kita semua. Jadi apabila pasangan kita balik dalam keadaan kalau yang berlaku sesuatu ataupun mungkin dalam bimbang, sedih, marah dan sebagainya, kita soalan demi soalan, tebak soalan demi soalan, pasal apa ni? Pasal apa balik malam-malam ni? Pasal apa balik lewat ni? Kenapa kita tak misalnya begitulah tentang perempuan soalan demi soalan yang kawan tu balik nak cari ketenangan dan kita melemparkan lagi kesedihan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan dan persoalan demi persoalan yang mungkin akan menambah beban kepada bebanan yang lebih. Apa Khadijah buat tak? Khadijah tidak bertanya soalan. Khadijah menyelimutkan Nabi sehingga Nabi memerlukan his own space, memerlukan masa sebentar dan akhirnya Nabi bercerita. Apa yang dilakukan? Itu satu orang ni, atau satu ni, tadi suruh kerja. Mak, Nabi Farid, I cannot leave. Dia suruh buat 3 kali. Dia perlu kuat ke Nabi Alaihi Wasallam. Apa yang berlaku kepada Khadijah dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah memujuk Nabi tentang kekalian. Satu hal bahawa saya dan kita semua. Apabila suami sebalik, cerita masalah yang dihadapi. Apa tindakan saya? Adakah saya menyambut dengan kemarahan? Ataupun sindiran? Itu pun mendatangkan mempujukan yang membina, membangun dan menenangkan. Sama juga tuan-puan saya sebagai isteri atau sebagai suami. Apa yang Khadijah buat? Khadijah jawab tentang perempuan. Wallahi, ma yukhazikullahu abada. Wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan sesekali menghinakan kamu, menzalimi kamu ataupun membuat sesuatu yang sia-sia ke atas kamu. Wallahi ma yukhazikullahu abada. Allah tidak akan menghina kamu, mensia-siakan dan menzalimi kamu. Asyik apa? Sebab Nabi kan Khadijah tuan-tuan perempuan, ya, tadi contoh Khadijah, tadi aku jumpa sekian-sekian, aku tak faham apa yang berlaku lah, pasyitu dalam nafsi aku takut, sendiri aku tak apa yang berlaku. Saya tak faham apa situasi yang tadi telah menimpa aku. Akhirnya kata apa? Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menzalimi kamu. Kenapa? Kerana beberapa perkara yang Khadijah sebut. Antaranya kerana apa? Kerana kamu di orang yang benar. Kamu suka bercakap benar. Dan itu disaksikan oleh penduduk bukan tentang perempuan. Ya, bila dikatakan, bila selepas Nabi mendapat wahyu dalam kisah-kisah berikutnya, bila Nabi cerita, percaya tak kalau aku bagi tahu dekat hampa akan ada tindak daripada gunung tersebut atau di bawah gunung tersebut. Yang ni ketika mana sebelum penurunan surah Tablet ataupun surah Al-Nasr. Nabi tanya, saya tak kalau cerita ada unta keluar daripada gunung ni ataupun di bawah gunung ini. Maka berlaku
dan mereka termasuk jahat, termasuk belahak, maafkan saya. Dia kata apa? Kami percaya. Sebab kami tak pernah tengok kamu ni menipu wahai Muhammad. Itu nilai dan kualiti yang ada kepada Nabi SAW. Walaupun mereka tidak suka kepada Nabi kerana dakwahnya, tetapi bila Nabi tanya percaya tak kalau aku cerita macam ni? Percaya. Sebenarnya bukan jadi menipu. Itu integriti yang ada pada Nabi sehingga diperakui oleh musuh Nabi. Tetapi apa yang berlaku bila dicontohkan Azab dia tak percaya pula kan. Okey, kita balik kepada tadi, situasi tadi. Apa yang Khadijah kata? Wallahi wa yukhzikallahu ta'ala. Allah takkan menzalimi kamu, takkan mensiasat kamu wahai suami. Kamu ni orang yang benar, suka bercakap benar, buat benda yang benar, suka tolong orang yang susah, suka tolong orang yang memerlukan orang. Selalu layan tetamu baik-baik. Maka dengan kebaikan ini mustahil Allah akan sia-sia tetamu. Mustahil Allah akan hina tetamu. Betul perempuan. Bila last kita puji pasangan. Bila last kita pujuk pasangan kita. Ataupun bila pasangan kita ada masalah, ikut sekolah, settle lah sendiri. Ataupun kita mengambil tindakan seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ataupun Khadijah binti Khuwailid. Sehebat ini Khadijah tentera perempuan. Tetapi tentera perempuan, kalau kita gagaskan untuk kata, okey, isteri, kamu kena tolong Khadijah. Dalam keadaan kita juga tidak menjadi seperti Nabi SAW. Kita kenal tentera perempuan ya. Kerana Azhar itu ada yang sekufu daripada sudut aqidah, daripada sudut iman, sekufu daripada sudut tindakan. Dan hari ini kadang-kadang dalam masyarakat kita salah faham tentang sekufu. Yang sekufu mesti pendidikan sama dengan pendidikan, kaya mesti sama dengan kaya, handsome mesti dengan cantik. Itu bukan sekufu yang sebenar menurut neraca atau tentang Islam. Yang paling utama, sekufu daripada sudut aqidah, daripada sudut iman, daripada sudut amal soleh. Dan itulah sebenarnya yang ada di dalam perkataan Zawjun dan Zawjatun yang membina perkataan tadi, Azwajah. Iaitu pasangan yang sekufu, yang setanding, yang setara, yang sama daripada sudut aqidah, iman dan juga amal soleh. Apa yang Khadijah buat? Khadijah pujuk Nabi. Khadijah gembirakan Nabi. Khadijah list kebaikan Nabi. Maka itu juga antara teknik atau teknik yang kita boleh buat tuan-tuan perempuan untuk memberikan ketenangan kepada pasangan kita. Misalnya suami kita balik dalam keadaan yang mungkin serabut, ya, sesak dada, sesak fikiran kerana ada sesuatu berlaku di tempat kerja, sesuatu masalah yang mungkin belum mendapat penyelesaian atau solusi. Kita sebagai seorang yang nak litas kuno ilaiha, nak tenang dan memberi ketenangan kepada perempuan, orang misalnya tidak mengapa. Zawji, wahai suamiku, Allah pasti akan susun yang terbaik. Kamu ni orang yang selalu solat sunat, insya-Allah. Kalau orang itu sebagai orang yang solat sunat. Kamu orang yang berinfak, insya-Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang yang suka berinfak. Sama. Oh, istriku, yang ini contohlah tuan-tuan perempuan. Yang ni bukan kita buat-buat. Pujian tersebut berdasarkan perkara yang benar-benar berlaku dalam rumah tangga kita. Maka lihat isteri kita tuan-tuan perempuan, kata isteriku mesti ada penyelesaian, Allah tak akan menzalimi kamu, pasti akan memberikan penyelesaian dan solusi sebab kamu adalah orang yang sangat Allah, sangat taat kepada aku, sangat menjalankan jawab yang baik kepada Allah sebagainya, insyaAllah. Untuk tuan-tuan perempuan, kita semua ilahi. Untuk membina keluarga yang adanya sakinah, dapat ketenangan. Dan ini antara perkara yang kita Khadijah radhiyallahu anha. Kita sekadar tunjukkan, adakah sekadar memberikan ketenangan kepada perempuan Khadijah tadi, adakah sekadar dia tenang dan menenangkan, memberi tunjukkan dan memberi pujian? Tidak. Khadijah membangunkan solusi. Khadijah tak tahu situasi apa yang berlaku kepada Nabi. Maka memberi cadangan untuk memberikan penyelesaian ataupun mencadangkan solusi. Okey, kalau macam tu, jom kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Kita pergi jumpa. Sebagian ulama menyebutkan Waraqah bin Naufal adalah pakcik kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak, itu adalah sepupu
dan sebagainya. Bukan kita tidak perlu panjangkan tentang siapa Warqah bin Naufal dengan Khadijah. Yang penting Khadijah memberikan catatan. Berfikir, okey, jom kita pergi jumpa Warqah bin Naufal. Tanya Warqah bin Naufal, apa yang berlaku kamu? Kenapa disuruhnya kamu membaca? Siapakah yang datang ke kamu tadi? Dan what's next? Daripada situation tu. Khadijah memberikan solution. Betul perempuan, ini lintas kuning hidayah. Untuk memberikan tenang, mesti orang tu tenang dulu. Betul tak tuan-tuan perempuan? Macam mana Khadijah nak menenangkan Nabi? Kalau Khadijah sendiri tidak ada karakter orang yang tenang. Dia sendiri pun kelang kabut misalnya. Maka pelajaran untuk saya dan semua tuan-tuan perempuan dalam urusan penggunaan dan pembantu keluarga saja. Keluarga yang tenang, yang suami dan isteri kita balik mendapatkan ketenangan di rumah dan mendapatkan ketenangan di sisi kita. Kita juga mesti menjadi orang yang memberi tenang. Kita dulu yang menjadi orang yang tenang. Jadi keluarga Sakinah atau tuan-tuan mudah-mudahan kita lihat daripada kisah ini yang mana Khadijah ini sangat tenang dan menenangkan. Bukan sekadar memberi pujian atau rujukan, memberi ruang tetapi juga memberikan cadangan solusi ataupun penyelesaian untuk memahami keadaan tersebut. Sampai kemudian saya masuk ke poin berikutnya, iaitu maksud ayat secara lanjut sedikit tentang ikhlas kuno ilaiha tadi. Tapi sedikit kalau betul dalam tadi tentang poin. Pada ayat tadi, kalau kita putar balik secara umumnya kita katakan Allah nak buktikan kekuasaannya adalah dengan penciptaan manusia. Bukan sekadar itu, menciptakan manusia lelaki berpasangan dengan perempuan. Dan apabila berpasangan, berkahwin, dan kemudian untuk apa? Litaskunuh ilaiha. Untuk memberikan ketenangan, untuk mendapatkan senang hati, untuk mendapatkan hubungan yang mesra, yang mana implikasi kepada adanya sakinah akan membawa kepada mawaddah. Dan apabila ada kecintaan, mesti ada rahmah, kasihan belas. Itu satu pandangan. Satu pandangan lain merujuk kepada ayat ini adalah ilaiha untuk memberikan ketenangan, kesenangan, kebesaraan. Dan untuk hal-hal seperti ini, sakinah, maka akan adalah mawaddah. Yang sebagai ulama saya sebutkan tadi di mukadimah, iaitu sebagai ulama menyebut, menerjemahkan, mentafsirkan dengan jima' hubungan suami dan isteri. Dan hasil daripada mawaddah itu adalah rahmah, iaitu walad pun anak pinak, bulan dan mengembangnya. Tetapi ini antara tafsiran para ulama. Jadi mungkin ada persoalan bila kita ambil pandangan yang adanya anak-anak, jadi macam mana situasi yang anak? Sakinah kalau anak-anak itu pendidikan. Di dalam Quran ada banyak kisah tentang kekeluargaan. Kalau kisah keluarga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Siapakah dia? Di dalam surah Al-Tahrim, surah yang ke-66, nanti tuan-tuan perempuan hadir-hadirat boleh balik tengok. Surah Al-Tahrim, surah yang ke-66. 66 adalah surah terakhir dalam juzuk ke-28. Yang mana 67 surah Al-Mulk. Yang kita baca sebelum tidur ataupun malam-malam. Apa secara umum baca sahaja bila-bila. Yang penting yang sikit dalam satu hari surah Al-Mulk kan. Surah Al-Mulk surah 67, awal juzuk 29. Surah terakhir juzuk 28 adalah surah Al-Tahrim. Kalau tentu kau boleh sila. Okay. Surah Al-Tahrim ayat 10. Ayat 10 tuan-tuan perempuan adalah berkisar tentang sebuah keluarga, maknanya dua buah keluarga yang suaminya baik tapi isterinya tidak baik. Siapakah dia? Suaminya baik dan isterinya tidak baik. Keluarga Nabi Nuh AS dan keluarga Nabi Nuh AS. Suaminya baik, Nabi Nuh orang yang baik, bukan Nabi. Dan Nabi Nuh juga orang yang baik, hamba Allah yang taat dan saleh, bahkan adalah Nabi. Kedua-dua suami adalah orang baik. Tetapi isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh adalah orang yang baik. Isteri yang tidak baik. Dan kalau tengok pada ayat tersebut, penggunaan perkataan isteri digunakan dalam bentuk imr. Jadi kita tengoklah perkataan zaujun ataupun zaujatun yang membawa maksud isteri ataupun suami. Dan bila kita tengok dalam ayat tadi azwaja, iaitu azwaja pasangan.
min anfusikum azwaj. Isteri-isteri dari jenis kamu, ya, litaskum ilaiha. Maka perkataan zaujun atau zaujatun ini ada husband and wife. Importnya di dalam ayat tersebut juga diterjemah sebagai wife. Jadi kenapa tidak digunakan zaujun atau tidak digunakan zaujatun? Kenapa digunakan imra'ah? Imra'atan Nuh dan juga imra'ah Lut. Kerana tuan-tuan dan perempuan, saya simpan dulu. Sekejap lagi saya syarah tuan-tuan dan perempuan. Untuk keluarga yang pertama adalah ada suami yang baik dan ada isteri yang baik. Keluarga yang kedua di dalam Al-Quran juga ada cerita tuan-tuan dan perempuan, iaitu keluarga apa? Keluarga yang suaminya tak baik, isterinya baik. Dan itu dalam ayat tuan-tuan perempuan, dalam ayat 11 surah At-Tahrim. Ayat selepasnya, ayat 10, suami baik, isteri tak baik. Ayat 11, suami tak baik, isteri baik. Siapa dia? Ibrahim. Ya, betul. Ustazah dan tuan-tuan perempuan. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Asia. Yang digelar adalah Fir'aun, isteri Fir'aun. Ada lagi sekali perkataan Imran. Perkataan Imra'ah Fir'aun ini isteri Fir'aun yang namanya Asia. Macam mana kita tahu nama Asia, tuan-puan? Asia namanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepada saya dan kita semua, khususnya para muslimat, ada 4 orang wanita yang khairul nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di seluruh alam. 4 orang. Pertama, Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri bungsu Nabi. Yang ketiga, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran adalah ibunda kepada Nabi Isa alaihi salam, anak kepada Imran dan juga Imra'ah Imran, yang mana Imran dan Imra'ah Imran diceritakan dalam surah Ali Imran. Yang keempat tentang perempuan, antara wanita yang di seluruh alam adalah Asia bintu Muzahir, iaitu Imra'ah Fir'aun. Saya kasih keluarga kedua tentang perempuan, suami baik tapi isterinya baik. Kenapa? Ada keluarga yang begini keadaannya dan ada keluarga yang keadaannya yang kedua, iaitu suaminya tak baik, isterinya baik. Saya nak fokus perkataan Imra'ah tuan-tuan. Kenapa digunakan perkataan Imra'ah? Kenapa tidak digunakan perkataan Zaujun atau Zaujatun? Sedangkan isteri Nabi Adam digunakan perkataan Zaujun. Isteri Nabi Zakaria juga digunakan perkataan Imra'atun, dan kemudian digunakan perkataan Zaujun Zaujah. Kemudian kami perbaiki keadaan isterinya. Zaujun atau Zaujatun untuk perempuan secara umumnya adalah untuk penggunaan suami atau isteri ataupun secara umumnya pasangan yang sekufu, khususnya daripada sudut akidah, pemikiran, iman, amal soleh dan mendatangkan keharmonian dalam sesebuah kekeluargaan. Itu Zaujun dan Zaujatun. Ada Imra'ah tentang perempuan, kata ulama secara umumnya adalah penggunaan yang mana kalau Imra'ah itu isteri yang tidak sekufu, tidak sama, tidak setara, tidak sebanding atau tidak sekufu lah ya, suami dengan isteri itu. Kalau dalam situasi tadi, Imra'ah Fir'aun, dia adalah isteri yang baik, tetapi suaminya tidak baik, tidak sekufu. Fir'aun, Asia, orang yang beriman, tetapi Fir'aun tidak beriman, tidak sekufu. Contoh yang tadi, ayat 10, Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut, kan? Imra'ah isteri Nuh dan Imra'ah isteri Nabi Lut juga digunakan dalam bentuk itu. Kenapa? Kerana Nabi Lut orang baik, Nabi Lut orang baik, kedua-duanya beriman kepada Allah, tetapi isteri mereka tidak beriman kepada Allah. Maka sekali lagi tidak sekufu. Maka tidak sekufu itu akan membuatkan penggunaan yang sesuai untuk dikatakan maksud isteri itu adalah Imra'ah. Berarti beberapa baik guna Imra'ah untuk pasangan kita, ya, kita gunalah Zaujun dan Zaujatun itu. Mudah-mudahan insyaAllah itu juga satu bentuk doa, mudah-mudahan supaya pasangan kita menjadi sama, kita bersama pasangan kita
daripada sudut akidah iman dan juga iman amin ya rabbal alamin. Itu jauh lebih penting daripada sekufu daripada sudut kriteria. Maka itu adalah hikmah imra'ah. So sekarang kalau kita tengok ayat tadi litaskunu ilaiha, tapi sebelum litaskunu ilaiha Allah tak perlu contoh tentang apa, tentang azwaj. Bererti untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan pasangan dan keluarga yang adanya sakinah dan kemudian adanya mawaddah dan kemudian adanya rahmah, seperti keluarga Samara, sakinah, mawaddah, rahmah, Samara, dia mesti bermula dengan pasangan itu adalah pasangan yang ni saya akan bawa kepada poin yang lagi. Di sini Allah jelaskan penggunaannya azwaja. Nanti kita mesti menjadi seorang zaujun atau zaujatun dan kita mencari pasangan yang juga adanya zaujun dan adanya zaujatun. Pasangan yang sekufu, pasangan yang boleh membawa hartanya dalam rumah tangga pun. Maka kita lepas sekolah ilaiha supaya mendapat ketenangan, mendapatlah kecintaan, tidak adanya kecintaan, adalah kasihan belas. Bentuk keluarga ketiga tuan-tuan, secara umumnya juga. Bentuk keluarga ketiga, apa dia? Tadi kalau suami baik, isteri tak baik. Kedua, suami tak baik, isteri baik. Ketiga, tuan-tuan, suami tak baik, isteri pun tak baik. Mana tentang perempuan? Abu Lahab. Ya, tabbat yada habin wa tab. Serta tentang Lahab dan wamra'at, isterinya. Kenapa digunakan perkataan imra'ah juga? Kalau tengok Abu Lahab orang yang tak baik, dia isterinya juga Ummu Jamil juga adalah orang tak baik. Yang ni dah kenapa digunakan imra'ah? Kerana dia adalah wanita yang tidak boleh digelar dengan penggunaan perkataan zaujun atau zaujatun. Tak sesuai. Zaujun dan zaujatun itu mestilah bukan sekadar sekufu dengan suaminya daripada sudut kebaikan, daripada sudut akal dan iman dan juga. Ini suaminya tidak baik dan isterinya tidak baik. Ada kekurangan, ada kelompongan, tidak beriman dan kufur, maka tidak bersesuaian untuk dimulakan perkataan zaujun dan zaujatun. Ini adalah penting bagi perempuan. Very detail. Sangat in-depth. Untuk menceritakan keadaan tersebut, ditampilkan dengan penggunaan perkataan yang bersesuaian. Dan yang keempat tuan-tuan, suaminya baik, juga isterinya juga baik. Maka yang ni banyak tuan-tuan ya, ada yang sakinah. Yang keempat ni. Yang mana suaminya baik, isterinya baik. Siapakah di antaranya? Sudah pasti keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran, keluarga Nabi Musa alaihissalam juga ada. Nabi Musa tuan-tuan dimuliakan, antara kisah Nabi yang lengkap hampir sempurna dengan kepadanya Al-Quran. Ada cerita tentang ibunya, ada cerita tentang saudara perempuannya, ada cerita tentang saudara lelakinya Nabi Harun, juga ada cerita tentang gurunya Khadir atau Nabi Khadir dan sebagainya juga. Begitu juga disebutkan nama Musa adalah Musa bin Imran. Yang mana Imran di sini merujuk kepada satu Imran Nabi Musa, dua Imran bapa Sayyidatuna Maryam, yang mana disebut dalam surah Ali Imran. Sekali Imran ini sebagai menyebutkan ia adalah Imran yang dimaksudkan adalah bapa Nabi Musa, sebagai menyebutkan Imran yang disebutkan adalah menyebutkan bapa kepada Sayyidatuna Maryam. Yang kedua adalah Imran yang berbeza. Baik. So keluarga lain tu terkumpulan yang sakinah yang kita boleh tengok juga cerita siapa? Luqman. Begitu juga Nabi Ya'qub. Ya, maksudnya ada father figures di dalam Al-Quran dan ada mother figures di dalam Al-Quran. Figura bapa ada di dalam Al-Quran, figura mak pun ada dalam Al-Quran, figura suami juga ada di dalam Al-Quran, figura isteri juga ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah. Juga keluarga lain yang disebutkan juga adalah Sayyidatuna Maryam, yang mana bapaknya Maryam dan ibunya Imran juga. Maryam adalah Imran dan ibunya juga adalah Imra'ah Imran. Disebut juga di dalam surah Al-Imran. Mungkin ada yang tertanya, tadi kita belajar dengan Imra'ah, ya kenapa Sayyidatuna Maryam itu digelar Imra'ah Imran? Kerana ada kekurangan. Daripada sudut, pada asalnya, iaitu diceritakan para ulama, ibunya ini tidak boleh melahirkan anak. Dan kemudian bernazar.
kalau aku dapat anak, aku nak sahkan anak aku untuk berkhidmat di Filistin, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Maka kekurangan salah satu penggunaan ilmu Allah juga merujuk kepada kekurangan daripada sudut fizikal. Dan itu insya-Allah tuan-tuan puan kita boleh buat bacaan lanjut ataupun kajian lanjut. Jadi begitu juga antara keluarga sakinah yang lain adalah Nabi Ibrahim, yang mana tuan-tuan puan diceritakan tentang dua wakil isterinya, iaitu Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar di dalam Al-Quran. Pembangunan keluarga sakinah, ya, mesti ada keredaan, bukan sekadar tentang sekufu daripada sudut akidah, iman dan amal, itu pasti, tapi juga keredaan untuk mengutuskan satu keputusan, iaitu telah berlaku dalam keluarga di dalam. Dan bila tuan-tuan tadi kita katakan kalau yang anak ni adalah semua hukum, saya macam mana? Tentu pompai itu salah satu tafsiran para ulama, ya, yang mana sebenarnya Allah Ta'ala sebut juga di dalam surah Asy-Syura, yang mana dalam surah Asy-Syura memberitahu hakikat bahawa manusia yang diciptakan ini mula setelah pasang-pasangan ada golongan. Ada golongan yang kahwin, pasangan, membina keluarga, dia mendapat semua anak perempuan. Dan ada keluarga yang dia suami dan isteri berkahwin, membina keluarga dan kemudian dia mendapat semua anak lelaki. Dan ada orang yang berkahwin, beranak pinak, menggunakan anak perempuan, anak lelaki dan anak perempuan. Tetapi ada keluarga yang suami dan isteri berkahwin dan dia tidak dikurniakan anak. Dan ini juga satu bentuk rahmat terterbang. Ya, maksudnya kalau kita katakan kalau saya tidak anak ini, adakah maksudnya saya tidak mendapat rahmat? Hanya ada sakinah dan mawaddah. Tidak, itu salah satu tafsiran. Yang mana hasil berhubungan itu sebahagiannya mendapat anak dan sebahagiannya tentang perempuan dengan izin Allah SWT selebihnya. Perempuan terasa tentang pria, keturunan dan sebagainya. Ini kesemuanya kalau kita perhatikan dan Allah SWT cerita tentang pria dan keturunan mengembang biak. Manusia ini mengembang biak. Allah pasti menggunakan kata Yahabu, Wahab, iaitu pemberian. Maka kata ulama, itu juga menunjukkan bahawa mereka adalah satu pemberian daripada jadi, ataupun dia adalah satu pemberian ataupun bentuk kurniaan. Dia bukan pilihan kita. Dia bukan kata kenapa saya sihat tapi saya tidak dapat sekian-sekian. Dia ada orang yang mungkin situasinya kita nampak semuanya sempurna tetapi untuk semua bagi ketika dalam situasi yang kehidupannya sepertinya tidak sempurna, mungkin ada ujian-ujian, mungkin ada ujian kesihatan, ada ujian kewangan dan sebagainya, tetapi beranak pinak dan Allah. Maka Allah Ta'ala cerita yang di dalam Al-Quran tuan-tuan biasanya dikaitkan dengan nama Allah Al-Wahid, Maha Pemberi. Kerana itu bukan tentang kamu semata-mata berusaha ataupun tidak dan sebagainya, tetapi tentang Allah Maha Memberi ataupun Maha Memberi. Tapi kemudian kita fahami bahawa keluarga sakinah itu ada ketenangan, ada kecintaan dan juga ada kasihan belas. Maka itu juga kita semua pilihan. Baik, antara poin yang lain untuk perempuan saya maksud lagi juga kita berkaitan dengan gaul. Kita matlamat pembinaan keluarga. Tadi kita sebutkan apa itu matlamat pembinaan keluarga. Taskunu ilaiha. Yang first. Okay. So sekarang Allah bagi dekat kita diciptakan manusia lelaki dan perempuan berpasang-pasangan membina keluarga. Maka apakah maqasid atau objektif kepada pembinaan keluarga? Banyak disusun oleh para ulama, tetapi antara yang disusun ataupun antara poin yang diberikan oleh para ulama tentang maqasid objektif pembinaan keluarga kita sebut ilaiha untuk mendapatkan ketenangan supaya seorang lelaki mendapat ketenangan daripada isterinya dan supaya seorang wanita mendapatkan ketenangan daripada suaminya dan kemudian anak-anak yang membesar, yang dilahirkan dan juga membesar mendapat ketenangan daripada kedua ibu dan ayah. Yang ini kita sebutkan tadi, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kecintaan dan juga mendapatkan kasihan belas. Mustahil tuan-tuan, apabila tidak ada ketenangan, mustahil akan ada kecintaan.
Dan mustahil apabila tidak ada percintaan, tiada lagi rasa kasihan belas. Kasihan belas akan lahir dengan kecintaan, dan kecintaan akan lahir daripada ketenangan. Jadi itu antara konsep pembinaan keluarga ataupun pembangunan keluarga. Dan yang keduanya juga tentang perempuan. Antara objektif pembangunan keluarga adalah untuk membangunkan iqamatu baitul muslim. Yang mana pembangunan keluarga muslim berbeza dengan pembangunan keluarga kita katakan yang tidak akidah Islamiyah. Itu berbeza. Keluarga muslim ada manhaj dia, ada metod dia, ada cara ataupun skill yang tertentu. Dan ini saya panjangkan kepada bagaimana membangunkan keluarga muslim. Sebab kita nak membangunkan keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah itu mestilah keluarga yang muslim. Pembangunan baitul muslim. Keluarga muslim. Dan muslim itu bukanlah keluarga muslim semata-mata, tetapi keluarga mukmin. Kerana daripada pembangunan keluarga muslim dan mukmin, insya-Allah akan ada keluarga yang sakinah, dituruti dengan adanya mawaddah dan juga melakukan poin yang dimuliakan. Saya rasa poin yang berikutnya persoalan tentang bagaimana membina ataupun membangunkan keluarga sakinah. Setelah kita faham tentang apa keluarga sakinah, adanya juga mawaddah dan juga rahmah, bagaimana tafsiran para ulama daripada litaskunu ilaiha, mawaddah dan juga rahmah. Sekarang, what's next? Setelah faham apa yang kita nak kena buat, macam mana dapatkan keluarga sakinah, bagaimana nak membina atau membangunkan keluarga sakinah. Mungkin perempuan ada beberapa perkara sebagai action plan saya dan kita semua, ataupun to-do list yang kita kena buat, iaitu bagaimana membangunkan keluarga sakinah. Untuk membangun keluarga samara, sakinah, mawaddah dan juga rahmah, ia mesti berasaskan kekeluargaan muslim. Keluarga yang ada manhaj dan cara hidup muslim dan mukmin. Dan sebelum membina keluarga muslim dan mukmin, ia mesti bermula daripada individu. Dan kalau tuan-tuan hadirin tengok, sebab ayat ini dimulakan dengan penciptaan manusia. Kerana sebelum terbentuk negara, yang mana negara dibentuk daripada masyarakat, yang mana masyarakat dibentuk daripada keluarga, yang mana keluarga dibentuk daripada individu. Bukan sebenarnya untuk membentuk negara mesti dibentuk masyarakat dan tamadun. Untuk membentuk masyarakat dan tamadun bermula daripada keluarga, dan untuk membentuk keluarga mesti bermula sekurang-kurangnya daripada dua individu. Suami dan juga isteri. Mungkin tentu perempuan, saya mulakan dengan bagaimana action plan untuk saya dan kita semua membangunkan keluarga sakinah adalah bermula dengan yang pertama tentang pemilihan calon. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang masih menantikan jodoh, dikurniakan jodoh yang baik, soleh dan juga salihah. Mudah-mudahan kita yang masih menantikan zuriat, Allah Ta'ala kurniakan zuriat yang soleh dan juga salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kita yang sedang membina, membentuk, mengubah dan membaiki keluarga kita, mudah-mudahan kita dan pasangan kita sedang membaiki keluarga kita, mudah-mudahan mencapai keluarga muslim dan mukmin yang adanya sakinah mawaddah dan amin ya Rabbal. Kita mula dengan pemilihan calon. Okey? Maka bila pemilihan calon, yang ni kita masih lagi dalam topik membina atau membangun keluarga sakinah ya untuk perempuan. Kenapa ni bukan kita bagi tips ke apa, tak ada no? Tapi perbincangan dia adalah back to the very basic. Back to the scratch, and from the scratch adalah pemilihan calon. Pemilihan calon tentang perempuan saya berikan kepada 2 poin, iaitu satu daripada sudut isteri dan satu daripada sudut suami. Daripada sudut suami tentang perempuan saya bawa daripada perbincangan surah Al-Qasas, yang mana surah Al-Qasas ini penceritaan ketika mana Nabi Musa alaihi salam masuk kota Madian bertemu dengan 2 wanita Madian yang sedang menanti giliran untuk memberi minum kepada haiwan ternak, dan Nabi Musa membantu mereka. Dan kemudian apa yang paling penting, saya make it short, adalah disebutkan tentang kualiti yang ada kepada Nabi Musa, iaitu Al-Qawiyyu Al-Amin. Al-Qawiyyu tuan-tuan dan perempuan is all about competency. Dan Al-Amin is all about integrity.
bukan sahaja mencari seorang suami yang ada kompeten tetapi tiada integriti. Dan kita juga tidak mahu mencari yang ada integriti yang tinggi tetapi tidak kompeten. Kerana itu nilai yang ada pada Nabi Musa sehingga akhirnya dengan adanya kompetensi dan adanya integriti pada Nabi Musa yang membantu dua wanita Madian ini dan akhirnya bapa kepada dua wanita Madian ini menjemput Nabi Musa untuk menjemput. Dan ini lanjutan tentang perempuan boleh lihat dalam surah Al-Qasas dan juga surah-surah berkaitan dengan Nabi Musa AS. Secara spesifik dalam kisah dua wanita Madian adalah dalam surah Al-Qasas. Jadi perempuan, ini nilai yang sepatutnya ada pada pemilihan seorang suami, iaitu paling basic, iaitu Al-Qawiyu dan juga Al-Amin. Dekat mana? Dekat mana Muslimnya, dekat mana Mu'minnya, dekat mana dia punya sekufunya. Kedua-dua ini terbentuk sudah tentu daripada permohonan individu sebagai Muslim dan juga Mu'min, insyaAllah. So, competent, ya, daripada sudut fizikal, juga daripada sudut intellectual, juga daripada sudut mental dan juga emotional dan juga spiritual, sudah pasti kompetensi tersebut dan juga integriti, ada kejujuran dan juga keadaan. Lalu kita tentang pemilihan isteri. Pemilihan isteri perempuan saya berkata satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana disebutkan secara jelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu bi'arba. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkaranya. Dengan 4 perkaranya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tunkahul mar'atu bi'arba'in. Dinikahi seorang wanita kerana 4 perkara. Limaliha, kerana hartanya. Walihasabiha, kerana keturunannya. Ligamaliha, kerana kecantikannya. Walidiniha, kerana agamanya. Fadhafar, lidatiddin, faridat jalan. Maka pilihlah kerana agamanya. Maka kamu akan beruntung. Kamu akan selamat. Dan kamu akan sejahtera. Maka tuan-tuan, kalau pemilihan suami dilihat daripada kahwin ini, maka pemilihan isteri pula lihatlah daripada sudut agamanya. Kerana apa? Dalam satu syair bahasa Arab, ibu memerintah satu. Seorang wanita, seorang ibu itu adalah madrasah, sekolah. Seorang ibu adalah sebuah sekolah. Ibarat, ibu adalah sebuah sekolah. Kita tahu, apabila kamu persiapkan seorang wanita ni, yang jadi ibu ni, Aqdat syak tajiban. Maka sebenarnya kamu sedang menyiapkan satu bangsa yang baik. Kamu prepare, kamu jaga, kamu bagi education, kamu jaga bagi pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kamu ajarkan akhlak, memberikan nama yang baik, kamu ajarkan sebagainya yang diperlukan oleh seorang wanita, siapkan dia sebaik-baiknya. Ketahuilah sebenarnya kamu bukan sedang siapkan seorang wanita, kamu sedang siapkan sebuah bangsa yang baik. Boleh siapkan seorang wanita yang baik. Maka tuan-tuan, kalau daripada lelaki kita sebut tadi Al-Qawi Al-Amin, itu sebenarnya adalah pemilihan pekerja. Bukan sahaja pemilihan suami, tetapi pemilihan keluarga, pemilihan pekerja, keluarga dan pemilihan pekerja juga boleh bergantung dengan metode Al-Qawi ini. Pemilihan isteri dan tadi juga perempuan adalah perkara pada seorang wanita yang mungkin menjadi perkara seorang lelaki untuk mengawini seorang wanita, tetapi pilihlah berdasarkan agamanya, kerana agama yang akan menyelamatkan rumah tangga, membangunkan keluarga, lalu membangunkan sebuah masyarakat yang bertamadun dan membina sebuah negara yang baik. Bermula daripada dua individu yang membina. Jadi saya sebutkan tentang pemilihan satu kompetisi. Baik. Yang kedua, sekarang ni dah ada calon ataupun saya dah berkahwin. Kan, dah ada berkahwin lagi, macam mana nak buat? Antara lain tuan-tuan perempuan, bukan sahaja tentang cari calon, tetapi juga cari ilmu. Dan ini sangat penting tuan-tuan perempuan. Apa perkaitan dia? Atau macam mana kita nak link pembinaan keluarga sakinah itu dari individu yang dipilih calonnya Al-Qawi Al-Amin dan juga Ibniha, dan
cari ilmu. Tentu kerana kita ilmu adalah surah pertama diturunkan oleh Allah SWT dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu surah yang disuruh membaca. Dan sebenarnya ia pun aktif perempuan ulama namanya tafsir 6 kursi. Tafsirnya adalah tafsir 6 kursi. Yang beliau mengatakan sebenarnya dia pun beyond daripada kita lagi dalam konteks ini. Reading only. Tentang reflecting, observing, thinking, observation, ada pemikiran, ada renungan, itu juga adalah gagasan itu. Kenapa? Tentang konteks. Kenapa kita akan cari ilmu antara bentuk untuk membangunkan keluarga sakinah? Kerana kita akan tahu cara kalau kita belajar. Dan ikhlas tersebut kan kata ulama bukan sekadar membaca tetapi ia membawa kepada belajar. Kerana dengan belajar kamu tahu itu kena buat ini dibuat. Atau belajar baru tahu suami kena buat ini, kita kena buat ini. Bila belajar baru tahu bagaimana membina keluarga, apakah hak seorang suami, apakah hak seorang isteri, apakah hak seorang anak-anak di dalam keluarga. Tuan-tuan puan, kerana ilmu akan memberitahu saya dan kita semua, saya dan pasangan saya, apakah hak anak-anak daripada kami. Dan antara hak seorang anak daripada ibu dan ayahnya adalah mencari ibu yang salihah. Perempuan, kalau kita tidak ada ilmu, maksudnya kita tidak belajar, berasaskan iqra', membaca dan belajar, kita tak tahu antara hak seorang anak yang dituntut daripada seorang ayah adalah memberikan ibu yang baik. Berarti memberikan ibu yang baik itu antara tanggungjawab seorang bapa kepada anaknya ataupun antara hak anaknya daripada ayahnya adalah memberikan ibu yang baik. Macam mana kita belajar? Macam mana kita kalau kita cari ilmu? Sebab pembinaan keluarga sakinah tercapai bukan sahaja tentang individu yang ada di dalamnya, tetapi apa yang diperhatikan oleh individu tersebut iaitu ilmu. Ilmu semualah tentang perempuan. Ilmu fardu'ain dan juga apa-apa yang terkait dalamnya untuk memberikan ilmu, menambahkan amal dan mengukuhkan iman. Jadi ini antara yang saya berhasrat untuk kongsikan secara ringkas tentu dan perempuan yang dimuliakan. Dan penutup sebelum saya serahkan kepada Ustazah. Jadi kita nak lempahkan gagasan helikopter view. Bagaimana kita memahami topik kita hari ini iaitu membangunkan ataupun membina keluarga sakinah. Beberapa perkara perempuan sebagai conclusion. Yang pertama tentang perempuan adalah bagi yang belum berjodohan, mudah-mudahan Allah kurniakan jodoh yang baik, soleh dan juga solehah. Mulakan dengan pemilihan calon yang seperti yang kita sebutkan tadi. Bagi yang sedang membina keluarga, alhamdulillah mudah-mudahan Allah kurniakan jodoh yang soleh dan solehah ini. Namun penting untuk kita lengkapkan matlamat pembinaan keluarga sakinah kita dengan mencari ilmu, kerana hanya ilmu yang akan memberitahu kita bagaimana apa yang kita sepatutnya buat. Maka teman-teman kata ulama surah Iqra', surah Al-Alaq ini adalah surah yang memberitahu pada saya dan semua bahawa al-ilmu miftahul hidayah. Ilmu adalah kunci untuk mendapat hidayah. Nak dapat hidayah, nak dapat petunjuk Allah, kena cari ilmu dulu. Cari ilmu, insya-Allah akan dapat hidayah. Berarti cari knowledge akan dapat guidance. Baru kita tahu apa yang sepatutnya kita buat. Maka itu cara yang saya pesan khususnya pada diri saya dan kita. Yang kita kena pakai bila kita cakap tentang pembinaan keluarga sakinah seperti yang tadi, kita kena fahami bahawa keluarga yang kita sedang bina iaitu keluarga sakinah yang saya tenang dan saya menenangkan pasangan saya tenang dan pasangan menenangkan saya, yang mencapai kata sebab cukup khususnya daripada surah iman dan amal soleh yang mana itu insya-Allah akan membuahkan kecintaan, iaitu mawaddah, dan kecintaan akan membuahkan kasihan belas. Dan yang terakhir kata perempuan dari perbincangan kita tadi ini, saya cuma nak sebutkan khususnya kepada datuk-datuk, profesor-profesor, doktor dan seluruh hadirin dan hadirat
saya mengambil satu quote daripada Syekh Badi Zaman Al-Nursi, yang mana Syekh Badi Zaman Al-Nursi setiap kali berkuliah, menurut percayaan saya, beliau akan mengatakan, anggaplah saya ini adalah tadika. Dia berbalik daripada tadika, nak cerita balik apa yang saya belajar dekat tadika tadi. Jadi tuan-tuan perempuan, saya bukanlah orang yang sepatutnya dan selayaknya untuk menggagaskan ataupun membincangkan perbincangan tentang pembangunan atau pembinaan keluarga Sakinah. Saya juga sedang melalui pengalaman hidup ini sebagai seorang anak tadika yang berbalik nak cerita dekat tuan-tuan perempuan hadirat-hadirat yang dimuliakan. Jadi salah silap saya minta maaf, lebih juga saya minta maaf, dan mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi pasangan yang tenang, menenangkan, membangun kehidupan yang penuh dengan ketenangan, keamanan, kecintaan, dan juga insya-Allah akan beransur dengan adanya kasihan belas. Wallahu ta'ala, setakat itu sahaja terlebih dahulu. Saya sangat terikat, saya insya-Allah. Sebelum mengakhiri kita pagi ini, sekiranya para hadirin mempunyai soalan, boleh lontarkan. Minta maaf, mute. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas kupasan masa sebentar tadi. Mudah-mudahan sekali intipati yang terkandung dalam ceramah yang disampaikan dapat kita sama-sama manfaatkan serta dapat kita jadikan sebagai satu platform untuk kita tingkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam diri, terutamanya berkaitan dengan kupasan tajuk pada hari ini. Keluarga Sakinah itu menuju syurga. Wanita berpendidikan tinggi bukan untuk menyaingi lelaki, tetapi untuk membangun generasi. You teach a man, you teach a man. But you teach a woman, you build a generation. Untuk itu, sebagai tanda kenang-kenangan, saya menjemput yang berbahagia Datuk serta para penceramah jemputan serta seluruh hadirin untuk sama-sama kita mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Dipersilakan semua untuk buka kamera. Kita tunggu semua dulu. Jamin. Tuan katakan. Okey. 1, 2, 3. Senyum. Okey, sekali lagi freestyle. Yang berbahagia Datuk serta para hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah program yang diadakan pada kali ini. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM serta penceramah jemputan pada kali ini atas kesudian meluangkan masa serta hadir bagi menjayakan program yang diadakan pada kali ini. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fatilah Ustazah Nur Aini binti Ma'din, penceramah kita pada hari ini, atas segala sokongan dan kerjasama yang diberikan sepanjang menjayakan program pada kali ini. Semoga program ini dapat diteruskan pada masa akan datang, insya-Allah Ustazah. Tidak dilupakan juga kepada seluruh hadirin yang turut hadir menjayakan majlis yang penuh bermakna pada pagi ini.
Pihak penganjur memohon jutaan kemaafan sekiranya berlaku kekurangan sepanjang mengendalikan program pada kali ini. Dengan ini, majlis diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah.